Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam pembelajaran seterusnya bab ke-26, keunggulan perjuangan Khulafa' Ar-Rasyidin. Kalau sebelum ni cikgu dah ajar berdasarkan modul, ini kita akan bagi slide selagi secara menyeluruh lah. Keunggulan perjuangan Khulafa' Ar-Rasyidin. Kita lihat sama-sama. Siapakah Khulafa' Ar-Rasyidin? Ini gelaran yang diberikan kepada 4 orang sahabat yang memegang jawatan pemerintah kerajaan Islam selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia? Iaitu yang pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kedua Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang ketiga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan juga Khalifah Ali bin Abi Talib. Kita akan tengok satu persatu. Mereka ni merupakan golongan yang terpilih untuk menyambung gagasan ataupun menyambung kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan segala corak pemerintahan mereka berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah serta menitik beratkan konsep syura. Apa itu konsep syura? Yang ini mereka mengamalkan konsep perbincangan dalam menyelesaikan satu masalah, dan pemerintahan mereka ni berpusat di kota Madinah yang mengambil masa lebih kurang 29 tahun. Kita lihat empire yang mana kita lihat di Madinah, di mana empire warna ungu ni empire Islam pada zaman Rasulullah di sini di kawasan Arab Saudi. Seterusnya di zaman empire Islam pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, dia merebak besar jajahan takluknya ke Mesir, Syria, Armenia dan juga Farsi lah. Kita lihat seterusnya, apakah riwayat hidup Khulafa' Ar-Rasyidin? Kita akan lihat satu lagi. Yang pertama, Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa nama dia? Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taimi bin Murrah bin Ka'ab. Dia dilahirkan di Mekah 572 Masihi, 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Bani Tamim Quraisy, dan nama ibu Salmah bin Sakhar Ummul Khair, dan gelaran Atik. Dia bebas daripada neraka, dan juga Siddiq lah gelaran dia paling famous, Siddiq yang sentiasa membenarkan kata-katanya. Yang mana kita lihat ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah dibawa daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana untuk menerima, diangkat ke langit untuk menerima kefarduan solat, yang mana Rasulullah pada asalnya peristiwa tu merupakan sesuatu yang tak masuk akal lah, perjalanan pada satu malam. Jadi semua orang kata Rasulullah berdusta, tapi Abu Bakar lah orang pertama membenarkan kata-kata Nabi. Yang mana dia meninggal dunia pada usia 63 tahun, iaitu 13 Hijrah lah. Siapa itu Umar Al-Khattab? Umar Al-Khattab nama dia adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufay bin Abdul Uzza, yang ini dilahirkan di Mekah pada tahun 584 Masihi, 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berketurunan Bani Adi Quraisy. Ibunya nama Hantamah binti Hashim. Gelaran Al-Faruq, pemisah antara hak dengan batil. Wafat pada usia 23 tahun ketika usia 63 tahun akibat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Fairuz Al-Farisi, hamba kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Yang ketiga, Saidina Uthman bin Affan, yang mana nama dia Uthman bin Affan bin Abi As bin Abi Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah dan bin Ka'ab. Dilahir juga dekat Mekah 576 Masihi, keturunan Bani Umayyah Quraisy, dan nama ibu dia Arwa bin Quraisy. Dia mendapat gelaran Zunurain kerana mengawini 2 putera Rasulullah, iaitu Zainab dan juga Siti Ruqayyah. Zainab pula, Ummi Kalsum dan juga Siti Ruqayyah. Yang mana dia wafat pada tahun 35 Hijrah, usia 80 tahun. Seterusnya Saidina Ali bin Abi Talib, yang mana nama dia Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Dia merupakan sepupu Nabi dan juga menantu Nabi. Kalau macam tadi Uthman pun menantu Nabi jugalah. Kalau Abu Bakar adalah bapa mertua Nabi. Kita lihat nama ibu dia Fatimah bin As'ad. Abu Turab bin Abu Hassan syahid ditikam oleh Abdul Rahman bin Muljam pada malam 17 Ramadan. Inilah kisahnya dia itu.
dia telah dibunuh pada 17 Ramadan. Okey, sifat dan sifat-sifat peribadi Khulafa Ar-Rasyidin. Setiap khulafa mempunyai ciri dan sifat yang penuh kemuliaan. Kepribadian mereka ni hampir sama antara satu sama lain, tidak terbanding oleh manusia biasa. Keempat-empat khalifah ni antara 10 orang sahabat yang telah dijanjikan syurga. Kita lihat Khalifah Umar Abu Bakar Siddiq, dia seorang yang sangat pemurah, berani, selalu membina Rasulullah yang ditentang kaumnya. Dia hartawan yang dermawan, mencintai kebenaran, mempunyai semangat serta kawan yang tinggi, yang mana kalau kita lihat dalam sirah hijrah Nabi, orang yang menemani Nabi adalah Abu Bakar Siddiq, yang mana dikisahkan dalam peristiwa hijrah Abu Bakar sanggup menahan tangan dia sehingga dia dikatakan, ada riwayat mengatakan ular, dipatu ular, ada sebagian orang mengatakan kalajengki, semata-mata untuk melindungi dan menjaga Nabi. Seterusnya dia lembut hati, mudah menangis ketika membaca Al-Quran, khususnya kalau membaca ayat-ayat berkaitan dengan siksaan, azab dan sebagainya. Okey, Khalifah Umar bin Al-Khattab pula ni, dia seorang sahabat Nabi yang berperwatakan keras, suka beradu kekuatan dan sangat cekap menunggang kuda, berani dan berhijrah pada waktu siang serta terang-terangan. Kalau kamu lihat sirah, Rasulullah pernah berdoa yang mana suruh dia minta Allah membantu Islam dengan mengislamkan dua umat. Akhirnya Allah memilih Umar bin Al-Khattab, dan ketika Islamnya Umar Al-Khattab ni, dia orang yang pertama yang mendeklar, yang mengumumkan keislamannya di Kaabah, dan dia kata siapa yang berani dia akan mengugut dengan kaedah dia lah. Akhirnya tak ada orang yang berani untuk melawan dia lah. Begitu juga untuk dia berhijrah. Dia tahu kat orang, dia declare aku nak berhijrah ni. Jadi semua orang sebab Umar bin Al-Khattab ni kira orang yang, kalau buat orang macam nak kata ala-ala orang memang gagah perkasa lah. Takut kalau orang kata sebut gedebel lah. Okay. Seterusnya, memiliki kecerdasan yang luar biasa. Banyak pendapat dia ni bertepatan dengan firman Allah lah. Seorang yang berpengetahuan tinggi dan cukup agamanya. Okay. Osman bin Affan pula, seorang yang pemalu, lemah lembut. Yang mana sabda Nabi, tidakkah kau malu dengan lelaki yang malaikat sendiri malu padanya. Hebatnya malu dia, sampai malaikat malu kat dia. Kedua, dia terkenal dengan sifat dermawan dan pemurah, banyak menderma untuk perang Tabuk dan beli perigi Raumah untuk kegunaan umat Islam, dan menderma 1000 ekor unta dengan muatan kepada umat Islam yang susah. Unta ni dia nak menunjukkan simbol kekayaan lah, sebab unta ni bukan murah-murah pada zaman tu. Okey, seterusnya suka bantu orang, khususnya keluarga dan sanak saudara yang terdekat. Okey, seterusnya Khalifah Ali bin Abi Talib merupakan panglima perang yang berani, gagah, perkasa. Contohnya dalam perang Khandaq, beliau telah berlawan satu sama lain dengan pahlawan Quraisy yang lebih pengalaman, iaitu Amru bin Wid al-Amri, yang berjaya membebaskannya. Dia pandai berpidato, handal bermain pedang, memanah dan menunggang kuda. Pandai menulis dan membaca, sehingga beliau dilantik menjadi seorang penulis wahyu. Dia sangat pintar dan mahir dalam bidang faraid, Al-Quran, hukum syarak, bahasa, sastra, dan kuat daya ingatan, mampu menghafal seluruh Al-Quran. Sumbangan Khulafa Ar-Rasyidin, kita lihat Abu Bakar Siddiq, dia meneruskan cita-cita Rasulullah, yang mana dia hantar Usama bin Zaid ke sepadan Syam untuk perangi kerajaan Byzantine. Yang terusnya, pada segi agama, dia memerangi golongan yang tak bayar zakat, yang murtad, Nabi palsu, yang mana ketika selepas Rasulullah meninggal, munculnya Musailamatul Kadzdzab yang mengaku sebagai Nabi. Jadi dia telah membentuk pasukan tentera untuk memerangi golongan murtad dan yang memberontak di Sultanah Arab. Yang mana dia juga mengetahui usaha menghimpunkan Al-Quran yang terdapat pada batu, daun, kulit binatang dan hafazan para hafiz lah. Okay, seterusnya Umar Al-Khattab, yang di zaman keemasan, yang dia membuka media politik lah. Pada segi politik, dia menubuhkan Majlis Syura, membahagikan jajahan Islam ke beberapa riwayah yang mana ditakbir atau diuruskan oleh Governor, dan menubuhkan jabatan tentera, jabatan polis, jabatan pencukaian dan juga jabatan perbendaharaan negara lah. Kita lihat, dia juga menetapkan wang sara hidup kepada rakyat berdasarkan keutamaan dan perjuangan mereka, mengasaskan takwim Islam, memperkenalkan undang-undang pentadbiran tanah. Okay, seterusnya
dia menubuhkan Baitulmal, memperkenalkan pelbagai jenis cukai, jizyah dan kharaj, membina talian dan membina terusan dan talai untuk mengairi kawasan pertanian, mengemaskini angkatan tentera, memberi gaji kepada gubernur dan tentera yang berjuang. Kita lihat pada zaman Khalifah Osman bin Affan, apa yang ada? Dia memperkenalkan sistem protokol dalam pentadbiran. Ada prinsip-prinsip etika dalam pentadbiran. Okey, seterusnya dari segi politik dan ekonomi, beliau berusaha meningkatkan pendapatan rakyat dengan memberi peluang pekerjaan dan melahirkan masyarakat yang kukuh ekonomi, mengukuhkan peranan Baitulmal untuk membiayai pembangunan negara. Seterusnya, dalam bab ketenteraan, dia mengukuhkan pertahanan dengan membina angkatan tentera laut, membasmi pemberontakan dan penaklukan, melakukan perluasan kuasa ke negara Iskandaria, Khurasan, Armenia, Libya dan juga Afrika. Dari segi agama, dia telah membentuk jawatankuasa menulis semula Al-Quran, iaitu Mushaf. Kalau kita lihat sekarang Mushaf Osmani, yang mana ketika-ketika tu kan dia kumpul dan sebagainya, dia tulis untuk keselarian umat Islam yang tak ke wilayah-wilayah lah. Memperkenalkan azan 2 kali pada hari Jumaat, yang mana azan pertama memanggil sebagai satu seruan kepada setempat untuk datang solat. Yang kedua baru menunjukkan masuk waktu. Mengambil zakat berdasarkan nilai mata wang dan juga membeli tanah untuk membesarkan Masjid Nabawi. Kata kita lihat Masjid Nabawi ni sebenarnya zaman Nabi kecil, tapi Osman bin Affan dia beli besarkan tanah dia lah. Kalau kita berkesempatan memasuki kawasan Raudah, dia ada tanda dia lah. Yang hijau tu memang dia luas, tapi dia ada yang mana dia ada guide. Kalau dia ada yang kawasan hijau tu menubatkan bentuk asal Masjid Nabawi lah, khususnya kalau di Raudah lah. Seterusnya kita lihat Osman bin Affan lagi, sosial. Dia mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara, membina markas tentera di Farsi dan sepadan Syria, meneruskan kutipan jizyah cukai lah. Pengajaran dia yang kita boleh lihat, umat Islam hendaklah mencontohi semangat perjuangan dan sifat mulia para sahabat agar hidup diberkati Allah. Umat Islam perlu bersikap berani menegakkan kebenaran, menghapuskan kebatilan yang menyesatkan. Umat Islam perlu sanggup berkorban tenaga, nyawa dan harta dan nyawa untuk kepentingan agama. Kita perlu mentaati dan menghargai sumbangan pemimpin Islam yang telah berjasa. Dengan cara apa? Kita belajar sirah, kita ambil pengajar. Itulah antara yang kita akan belajar, yang kita belajar hari ini. So, kita boleh, setelah kita belajar, boleh buat sedikit catatan dan juga nota, catatkan dalam buku nota. Okay, so kita akan bertemu dengan sesi pembelajaran lain. Sekian, terima kasih.